Okay, so insyaAllah hari ni saya akan sambung dengan chapter 2 iaitu last subtopic which is store ledger card. Okay, so do you have any question regarding subtopic 2 iaitu stock level? Ada soalan ke berkenaan dengan stock level ataupun boleh faham? Miss, kalau yang soalan hari tu mesti buat soalan December 2019 kan? Okay. Saya tak faham yang 150 dengan 5% inventory value. December 150. Lepas tu dia kena darab dengan inventory value. Oh, sebabnya bila mana you nak cari EOQ, you kena dapatkan, kan dia kata kat situ, the cost of deterioration of stock is estimated at 5% of the inventory value. So the inventory value tu adalah purchase price. Siapa tanya tadi? Naim inventory value tu adalah purchase price. That's why kita darabkan untuk dapatkan cost of deterioration tu, kita darabkan 5% darabkan dengan 150. Faham? Inventory value tu dikira holding cost. Apa dia? Inventory value tu dikira holding cost. Yang holding cost adalah deterioration tu lah. Cost of deterioration and obsolescence tu adalah holding cost. Okay, so tapi nak kira tu kena darabkan dengan 150 sebab dia kata cost untuk deterioration tu, cost kehilangan, cost kecurian semua tu dianggarkan 5% daripada inventory value. So 5% daripada inventory value tu adalah purchase price. That's why saya ambil RM150. So dia bagi tahu kat situ purchase price is at 150. Okay? Ada soalan lain? Stock level okay ke? Stock level is very direct question. Dia memang selalunya soalan dia akan ditanya, dia akan gabungkan lah dengan soalan EOQ. Right, stock level dengan EOQ. But then you just kena tahu the formula given in the slide you. Lepas tu itu je lah, nak masukkan figure dekat dalam formula tu. Kalau kita ada minimum, maximum, kita ada average, reorder stock level, macam tu je lah. It's very straightforward. Okay? Ada soalan ke? Dah buat past semester question untuk stock level? Ada. Okay, so kalau nak tanya jawapan, nanti boleh share dekat dalam group WhatsApp. Okay? How about the store ledger card? Dah tengok ke pre-recorded video yang telah saya upload? Dah, Miss. Dah. Is it everything okay? Okay. Okay, dah buat past semester question? Tu ada juga kan? Sebab saya tengok Miss akan sambung ikut explain. Guna illustration. So nanti kalau boleh apa-apa pun bila dah habis je satu-satu subtopik tu, you just terus je buat dengan past semester question. Okay? So maybe hari ni saya nak refresh balik. Saya akan explain balik menggunakan illustration yang diberikan dekat dalam slide tu. Okay? Boleh ke? Boleh. Okay. Saya share. Alright, so kita ada slide. Yang ni you boleh dapatkan daripada saya punya Google Classroom. Okay, so kita ada store ledger card. First thing first, store ledger card ni kenapa kita kena prepare? Dia adalah salah satu cara untuk kita record the movement of the inventory. Sebab inventory ni dia akan keluar masuk. Okay, sekarang ni bila you buat store ledger card, you just imagine that you berada dekat dalam store. You jadi storekeeper. Okay, so bila you jadi storekeeper, you kena tahu okay, inventory ni keluar, inventory ni masuk. Okay, so bila mana you nak record the movement tu, salah satu cara untuk kita record the movement yang systematic adalah store ledger card. Alright, dan seperti mana yang telah saya explain juga dekat dalam saya punya pre-recorded video, ada 3 method yang kita boleh gunakan in order to prepare ataupun to record
the inventory movement. Okay, yang pertama you boleh gunakan FIFO method, yang kedua LIFO method ataupun you menggunakan WAM method. Tetapi untuk you punya pemakluman, LIFO method telah dibuang daripada silibus. Ini adalah kerana LIFO method ni adalah agak tidak relevan untuk kita apply di dalam industri yang sebenar. Okay, sebab LIFO method ni dia akan dia akan sort of memberikan dia akan membuatkan kerugian lah kepada company tu, sebab kita hanya record ataupun kita akan keluarkan barang yang baru masuk. Yang baru masuk kita keluar terus, baru masuk keluar, baru masuk keluar. How about the others barang yang dah lama-lama masuk? So mungkin barang-barang yang dah lama masuk tu, yang batch yang lama tu dia akan rosak. So bila rosak dia akan incur cost kepada company tersebut. As compared to first in first out, first in first out ni is more effective and efficient method, sebab kita akan gunakan cara first masuk, yang tu yang kita akan keluarkan dulu. Okay, kita akan habiskan batch-batch yang lama, baru kita tengok batch yang baru masuk. Okay, so dia akan pastikan price tu adalah price yang lama lah as compared to LIFO. Right, so that's why bila you keluar ke dalam industri nanti, if let's say you jadi storekeeper ke apa benda ke, so you akan menggunakan first in first out. Dan juga mungkin ada juga company yang akan menggunakan WAM method, but selalunya kita akan gunakan FIFO method. Alright, kenapa bla 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 semua ni saya dah explain dekat dalam pre-recorded video. Okey, apa yang saya nak fokuskan pada hari ini adalah kita akan menggunakan illustration yang sangat simple ini untuk saya terangkan the movement ataupun the recording process. Okay, so tak ada siapa yang nak buka kamera So kita akan gunakan Suri Ilham Senam Berhad. So kalau you tengok dekat situ, kita akan buat store ledger card pada bulan Mei 2017. Untuk pengetahuan you all semua, store ledger card hanya kita akan buat by month. Dia tak akan buat by year. Kita akan buat setiap bulan kita akan tutup. Setiap bulan kita akan tutup. Tetapi the movement itu akan berlaku setiap kali adanya transaction. Okay, so maybe setiap hari lah kot transaction tu akan berlaku. Okay, so on 1st May, pada 1st May 2017, the company had stock 50 kg of mutton. So bermaksud, maksudnya ayat kat sini dibagi tahu company ni dia ada opening inventory sebanyak 50 kg dengan harga RM150 per kilogram. Okay, so inilah yang berlaku sepanjang Mei 2017 yang mana you perlu recordkan the movement tersebut dalam store ledger card. Okay, so kita perlu tengok satu persatu. Okay, kita kena tengok satu persatu. Dia akan ada issue, dia akan ada receipt, dia akan return to store, return to supplier. Return to store bermaksud return inwards. Okay, kita dah jual kepada dia tetapi disebabkan oleh berlakunya kesilapan dari segi order ke kan, ataupun salah stok ke apa benda kan, so disebabkan ataupun kerosakan ke apa benda ke, so orang tu, customer kita tu return balik kepada store ataupun production department return to the store. Okay, so dia akan masuklah. Maksudnya kalau return to store ni, dia akan berada dekat dalam kolom receipt. Sebab dia terima. Okay, kita terima barang. Okay, kalau return to supplier maksudnya return outwards. Kan? Kita beli, lepas tu kita pulangkan balik disebabkan oleh kerosakan ataupun berlaku salah order ke apa benda ke. So kita akan letak dekat dalam kolom issue. Sebab kita keluarkan the inventory. Okay, the move out. Okay. So at the end of the May 2017, physical stock count showed 15 kg in the stock. Alright, so bila kita bercakap berkenaan dengan stock,
Okay, ada dua cara sebenarnya yang kita boleh tengok lah. Okay, satu, yang pertama kita gunakan SLC, iaitu recording version. Maksudnya kita akan record satu persatu. Okay, so kita akan record keluar masuk, move in, move out, balance, move in, move out, balance and so on. Right, dan another one is at the end of the month, kita akan physically, maksudnya kalau you storekeeper, you akan masuk dekat warehouse tu, you kira satu persatu. 1, 2, 3, 4, 5, berapa kg yang tinggal untuk tepung, berapa kg yang tinggal untuk mutton and for example. So you kira by your own. Okay, so you terus tengok, okay, yang ni adalah stok akhir 15 kg. So bila dalam keadaan begini, there is a difference between the recording and the physical stock count. Okay, recording tu maksudnya SLC tu lah, store ledger card So there is a difference between recording dengan physical stock count. Dan the difference tersebut kita akan recordkan dia sebagai stock loss. Okay, so kita akan tengok in detail macam mana kita nak buat stock loss tu nanti bila kita buat, kita record dekat dalam template. Right, so kita akan menggunakan illustration ni untuk saya tengok step by step. Saya tunjukkan step by step. So saya mengharapkan you all boleh fokus dan give full attention. If let's say you tak faham apa yang saya explainkan, you terus raise up your hand and unmute kan untuk you tanya. Okay, so kita akan menggunakan FIFO method. Kaedah yang pertama. Okay, saya akan pergi ke slide yang sebelum ni dulu dan akan putar-putarkan slide sorry. So kita ada, kan saya bagi tahu tadi pada 1st May, saya padam ni dulu. Pada 1st May kita ada 50 kg dengan RM150 per kilogram. So information ini adalah berkenaan dengan opening inventory. Sebab sekarang kita nak buat untuk bulan Mei punya kan. So yang ni adalah Mei 2017. So dia akan start dengan 1 hari bulan 5. So bila you tengok soalan ataupun case study tu, dia bagi tahu pada 1 hari bulan 5 ni kita ada 50 kg mutton dengan harga RM150 per kilogram. Okay. So kita akan letak dekat balance. Jangan letak dekat receipt. Jangan letak dekat issue. Sebab sekarang ni dia adalah, amount tersebut adalah untuk opening balance. Receipt berlaku bila you purchase ataupun return inwards. Okay, di sini bolehlah you letakkan value tersebut dekat kolom receipt. Kalau issue bila you jual ataupun return outward. Okay, return outwards. Okay, so you kena tahulah fungsi-fungsi bagi setiap kolom tu. Dan you kena tahu berapa kuantiti dia, berapa CPU ni adalah cost per unit dan berapa amount. Amount ni adalah kuantiti darabkan dengan CPU. Okay, so back to kita punya step tadi. So kita dah sampai kat sini. Opening balance 50 dengan 150. Ada soalan kat situ? Is it clear? Clear, madam. Okay. So kita tengok pula transaction yang seterusnya berlaku. Pada 2 hari bulan. 2 hari bulan kita issue. Okay, kita issue dengan jumlah 30 kg. Okay, so FIFO method ini berlaku bila you issue. Okay, ingat FIFO method berlaku bila you issue. So bila tengok dekat template pada 2 hari bulan 5, 2 hari bulan 5, okay, tak bolehlah dekat kolom receipt, terus pergi kat kolom issue, issuekan terus 30 kg. Okay, dengan harga, macam mana dapat harga 150? Sebab bila kita issue, kita tengok berapa jumlah balance yang ada dekat dalam kita punya warehouse. So maksudnya bila dia record 50 kg dengan 150, kita bayangkan dekat dalam store tu ada 50 kg. Oh, setiap kg ni harga dia 150. Tiba-tiba production department datang, dia kata, saya perlukan mutton sekarang. Production department perlukan mutton untuk kita buat production. Okay. Okay, so berapa kilo? 30 kilo. So kita pun keluarkanlah 30 kilo. Dengan harga berapa? 150 sebab kita keluarkan yang batch yang tadi tu. Yang opening tu. So total amount 4,500.
Bila kita keluarkan hanya 30 saja, so kita kena update pula dekat balance. Oh, tinggal tadi ada 50. Keluar 30, maksudnya adalah lagi balance 20 kg mutton tu dekat dalam store dengan harga RM150 per kilogram. Is it clear? Clear, madam. Okay. Alright, kita pergi kepada transaction yang seterusnya, iaitu pada 5 hari bulan 5. Dia receipt. Nampak ni receipt. Bila receipt, mesti akan ada harga baru. Sebab dia beli, baru beli. So, bila baru beli, maksudnya adalah harga. Kan? Kalau isu, dia tak ada harga. Sebab kita akan refer balik kepada stock balance. Kalau stock balance tu harga dia begitu, itulah yang kita akan keluarkan dengan harga tersebut. Okay? So, kalau kita tengok ke sini, kita nak keluar, kita receipt 60 kg. So, 5/5. Receipt 60 kg dengan harga RM160. Okay. So, bila berlakunya receipt ataupun purchase, ada 2 step yang you perlu follow. Yang pertama, carry forward value yang lama. Okay, ni maksudnya. Ni yang lama kan? Ni batch yang lama ni. Okay, so apa yang you perlu buat? Masuk. Bring forward ke bawah. 150. Copy paste je. Okay. Okay, sini dah masuk 20. Yang kedua, update. Amount yang baru masuk. Okay, update. Ni yang baru masuk. So, kita update dekat bawah dia. 60 dengan harga 160 dengan 9,600. Maksudnya, bila ada purchasing je, terus update. Carry forward, bring forward yang lama, batch yang lama. Okay, lepas tu baru update yang baru masuk dengan harga yang baru. Mungkin ada yang tanya, kenapa tak digabungkan saja, madam? Benda ni. Kan? Kenapa tak digabungkan saja? Ni nak 20, yang ni 60, letaklah sini 80. Tak boleh. Sebab 20 ni harga dia 150. 60 ni harga dia 160. So, dia mempunyai value yang berbeza. That's why kita tak boleh gabungkan jadi 80 kg. So, kita asingkan 20 kg dengan harga 150, 60 kg dengan harga RM160 per kilogram. Okay. Boleh sampai situ? Boleh, madam. Okay. Boleh, madam. Okay, next. 12 hari bulan 5. 12 hari bulan 5. Okay, 12 hari 5. Kita return to store. Return to store. Maksudnya pulang ke store semula. Kita kan store. So, bermaksud akan masuklah. Receipt lah. Okay. Issue pada 2 hari bulan 5. Dengan 10 kilogram. Kita kita terima balik. Sebanyak 10 kilogram. Right? So, that's why saya letak kat sini pada 12 hari bulan 5, kita terima. Receipt ni kan terima. Terima 10 kilogram dengan harga 150. Kenapa saya ambil 150? Sebab dia kata yang kita isu pada 2 hari bulan 5. Yang isu yang 2 hari bulan 5 ni yang kita terima semula. Hari tu kita keluarkan. Sekarang dia bawa masuk semula. Mungkin ada lebihan. Okay. So, dia bawa masuk semula. So, harga 150. Dan bila you update dekat harga yang 150. Okay. Tadi kan ada 20. Sekarang dah jadi 30. Sebab 20 tambah dengan 10 yang baru masuk. Dengan harga 150. Dan yang lama ni, yang 60 tak usik apa-apa kan. So, carry forward saja. Letak. So, dia adalah 30. Ni batch yang baru. Yang terbaru ada dekat dalam store 30 dengan harga RM150, 60 dengan harga RM160. So, itu adalah batch yang terkini. Okay, yang terkini berada dekat dalam kita punya store. Yang ni batch yang terkini. Latest. Alright. So, 15 hari bulan 5. Berlaku lagi transaksi. Okay, transaction berlaku lagi iaitu kita issue 80 kilogram. Right? So, di sini first in, first out berlaku. Ingat first in, first out akan berlaku bila issue saja. Alright, so kita tengok Ini fokus.
So sekarang kita nak keluarkan, berapa tadi kita nak keluarkan? 80 kilogram Kita nak isu 80 kilogram. Ni ni nak kita nak isukan. Sekarang pada 15/5, boleh tak kalau kita letak sini 80 kilogram? Anyone? Tak boleh madam. Sebab? Sebab apa? Batch yang berbeza. Hmm? Dia batch yang berbeza. Satu yang lama, maksudnya ada yang lama, ada yang baru. Okey. Sebab bila kita nak keluarkan, ingat, kita perlu menggunakan first in, first out. First in, first out ni senang cerita, you ambil yang atas dulu. Ni yang atas kan, yang lama masuk ni. Ambil yang atas ni dulu, keluarkan yang atas ni dulu. So, keluarkan 30 dulu. Dia kan nak 80, tapi you tak boleh letak 80. Sebab kalau letak 80, cukup ke yang 150 ni? Tak cukup. So, kita keluarkan 30 dulu. Dengan harga 150. Tak cukup lagi 50 kan? So, tak cukup lagi 50, cover dekat yang RM160 ni. So, cukuplah 80 sini. 80 kg. Tapi kita keluarkan batch yang berbeza. 30 dengan batch RM150, yang 50 lagi dengan batch yang 160. So, yang 30 ni, batch yang 30 ni dah habis dah. That's why saya tak record apa-apa dekat kotak ni. Dah tak ada dah. Kita dah issue dah semua. Yang tinggal hanya batch yang 160 ni saja. Iaitu 10 kg. Mana dapat 10 kg? 60 tolak 50. So, dapatlah 10 kg. Dengan harga RM160. Faham tak kat situ? Kalau minum, kalau macam ni, ambil 30, bawah tu ambil 50 kan? Kalau yang atas tu ambil 20, bawah tu ambil 60, tak boleh ke? Tak boleh lah sebab ni tak habis. Kenapa you tak habiskan stok yang lama tu? Kena habiskan yang lama. Kena habiskan yang lama tu. Kalau you ambil 20 sahaja, lagi tinggal 10 kan? So tak boleh. Dia kena settlekan yang lama tu. Okay, kena habiskan yang lama, Yes. baru kita boleh guna yang baru. Yes, baru top up yang baru. Itu medium. Okay. Siapa? Aina ke tadi? Tak, saya Syamsul medium. Samsul. Okay. Tadi ada siapa lagi nak tanya? Ada soalan? Tak ada, madam. Okay. Alright. So, macam tu lah bila kita nak issue. Alright. So, tengok. Yang seterusnya, bila issue, sekarang ni latest latest batch. Okay. So, 22/5, dia return outward saya rasa. 22/5, return to supplier 5 kg. So, return to supplier maksudnya issue lah. Return outward. So, bila return to supplier, kita letak dekat kolom issue 5 kg. Ambil 160. Sebab apa ambil 160? Itu je yang ada dekat dalam kita punya warehouse. Dalam kita punya store itu je yang ada. Batch tu je. So, 5 dengan 160. So, tinggallah 5 saja. 5 kg saja yang harga RM160 sekilogram tu. Okay. Lepas tu, bila dia tengok, dah tinggal 5 kilogram je ni. So, nak tak nak, kita kena top up lagi. So, beli lagi 26/5. Beli lagi 120 dengan harga RM220 per kilogram. So, kita kolom receipt lah sebab kita beli kan. Okay. So, bila kita beli, ingat ada dua cara. Carry forward yang lama dulu, lepas tu baru update yang baru masuk. Wajib ikut ya, kalau tak nanti you akan ambil figure yang salah. Bila ambil figure yang salah, the whole jawapan you akan salah dan you akan dapat kosong. Dan akan memudahkan saya untuk marking. Okay, so jangan mudahkan saya untuk marking. Sekarang ni mudahkan saya kalau you betul semua. Okay, kalau ada salah-salah tu menyusahkanlah juga kan. So sekarang ni, apa yang you perlu ingat, you kena pastikan bawa dulu yang lama. Carry forward dulu yang lama. Baru update yang baru. So that nanti you tak sesilap batch yang ambil. Okay. So, blah blah blah. Pada 29, next transaction apa? Return to supply. Okay, receipt. Tadi dah receipt dah. Okay, dah sampai sini rupanya. Okay, 29 hari bulan, issue 100 kg. Okay, ni nampak ni. Di issue 100 kg. So, bila di issue 100 kg, okay, kalau you tengok kat sini,
Okay, macam mana nak buat? Kenapa saya buat 5 dulu baru sampai 5? Anyone? Ni tengok ni, masa saya keluarkan ni. Dia kan nak issue 100. Dia nak issue 100 kg pada 29.5. Dia habiskan yang first batch tu. Yes, good. Dia habiskan yang first batch dulu. Yang first batch yang 160 ni. So, keluarkan semua yang 160. Ada 5 kilogram saja. So, the balance 95 kg. Okay. The balance 95 kg ni ambil daripada 120. So, tinggallah 25 kg. So, dengan harga 220. Mana pergi yang 160 dah tak ada dah. Habis kita issue ke semuanya. Okay. So, itu memang wajib kita issuekan keseluruhan stok yang ada dahulu. Baru kita issuekan yang baru masuk. Okay. Alright. So, ni last transaction kita. Last transaction. Okay, kalau kita ikut kepada soalan, dia kata 29 last. Pada 31, physical stock count, balance ada 15 kg. Okay, kita tengok kat sini. Dia kata, okay, ini yang kita record. Okay, ini yang kita record. Yang last transaction ni, yang ni, pada 29.5 ni, ini adalah record. Record guna SLC lah, store ledger card. Okay, tetapi dia kata, bila dia masuk dalam storehouse, dia kata bila dia kira, sebenarnya pada 31.5, closing inventory dia adalah 15 kg saja. Okay, so sekarang dalam kes ini kita berpegang kepada yang physical stock count. Okay, kalau dia kata 15 kg closing inventory, 15 kg itulah yang kita akan record dekat dalam kita punya closing inventory dalam store ledger card. Okay, so berlakulah perbezaan. Okay, yang ni physical. Berlakulah perbezaan antara physical dengan stock count. Physical dengan stock count. Recording dengan stock. Iaitu 25 tolak 15, 10 kilogram beza. Okay, so 10 inilah yang kita akan record sebagai stock loss. Kenapa kita record dekat bahagian issue? Sebab benda tu dah hilang. Dah tak ada. Kita tak tahu nak track dia dekat mana dah. So, lantak P lah dia. So, kita kira-kira nak juga jadikan dia 15 kg sebab itu adalah physical count punya amount. So, bermaksud 10 kilogram ini adalah stock loss. So, inilah inventory, closing inventory you. 15 kg dengan harga RM220. Jumlah semuanya adalah RM3,300. So, itulah stok yang tinggal pada bulan 5. Berakhir 31/5. Tak tahulah 2000 berapa. Okay? Faham? Faham, Madam. Alright, done. So, settle? So, sekarang kalau you nak gunakan WAM. Okay, kalau you nak menggunakan WAM, saya menggunakan illustration yang sama. LIFO dia takkan tanya, that's why saya tak explain lah berkenaan dengan LIFO. Okay, so kalau FIFO berlaku bila you issue. Kalau WAM berlaku bila you receive. Okay, tengok saya gunakan illustration yang sama. 1/5 kita ada opening inventory, tak ada masalah. So 2/5 kita keluarkan 30 kg, again tak ada masalah. Baik, sekarang 5/5 dia beli yang baru dengan harga yang baru. Okay, kalau first in first out, kita carry forward yang lama, kita asingkan 150 punya batch, 160 punya batch. Tetapi untuk weighted average method, dia tidak boleh ada dua harga begini. Tak boleh. Dia kena ada satu harga sahaja. Okay. So, bermaksud bila you nak buat WAM, bila berlaku receipt, akan ada harga baru kan?
Bila nak ambil sendiri, you terus kena buat 20 tambah 60, sini 80. Macam mana dapat 20 ni tambah 60. Kuantiti tambah kuantiti. Amount tambah amount. Okay. 12,600. So, daripada sini you akan dapat value yang baru. 12,600 bagikan dengan 80. RM12,000 betul ke? 12,600 bagi 80. So, you akan dapat 157.5. So, yang ni adalah weighted average method. Dia takkan ada 150 batch, 160 punya batch. Dia akan ada satu aja harga iaitu RM157.50 yang mana kita telah averagekan dia. Faham? Faham, Madam. Okay. So, itulah perbezaan antara FIFO dan juga WAM. Okay, bila isu, tak ada masalah lah kalau isu sebab memang ada satu harga je, tak perlulah ambil yang atas dulu ke, yang bawah dulu ke. Sebab memang dia ada setara je. Okay, satu value saja. Okay, ambil je lah yang tu. Okay, stop loss ke apa benda ke sama saja dia punya step dia. Okay, perbezaan dari segi yang ni je. Kalau FIFO dia berlaku bila you issue, WAM berlaku bila you nak receipt. Sebab you akan dapat value yang berbeza. Harga baru. Okay. Boleh? Boleh. Okay. So, itu sajalah untuk FIFO dan juga WAM. Dan kita ada reason for material discrepancy. Yang inilah kenapa berlakunya perbezaan antara physical stock count dan juga store recording. Okay. Right. So, itu saja untuk store ledger card. Subtopik yang terakhir untuk material. So, ada soalan? Okay, maybe masa buat past semester question baru you boleh tengok sama ada you faham ke tak apa yang I dah explain tadi. So, kalau tak ada soalan, apa yang you perlu buat, kita masih ada masa dalam 1 jam macam tu. Kita sambung dekat group WhatsApp. Apa yang you perlu buat adalah you need to prepare the store ledger card December 2019. Wawalicious Sendam Berhad. Boleh? Jawab balik Madam. Okay. So, nanti you share jawapan dekat dalam group WhatsApp untuk saya check sama ada betul ataupun salah. Ataupun ada apa-apa soalan yang lain, you boleh tanya dekat dalam group WhatsApp. Boleh ke? Boleh. So, kita tamatkan kita punya Google Meet pada hari ini untuk store ledger card. Dan semoga apa juga yang saya sharekan tadi, ilmu yang saya sharekan tadi memberi manfaat kepada you all semua. Dan semoga you mendapat pemahaman yang sepatutnya lah ya. Dan thank you for your participation and thank you for your cooperation. Jumpa di group WhatsApp. Thank you and Assalamualaikum. Thank you,